Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Fatin dalam kelas matematik. Hari ini Cikgu akan ajar tajuk panjang, jisim dan juga isi padu. Jom kita belajar. Kita akan belajar dua kemahiran penting, iaitu yang pertama perkaitan antara unit panjang, jisim dan juga isi padu. Okey, yang kedua kita nak mengukur panjang, jisim dan juga isi padu. Okey, kita lihat dulu ukuran panjang. Okey, panjang ialah jarak di antara dua titik. Okey, contohnya dari titik ini ke titik ini. Inilah dikira sebagai panjang. Okey. Okey, penukaran unit metrik. Kilometer kepada meter, meter kepada sentimeter, sentimeter kepada milimeter. Okey, murid-murid kena hafal unit metrik ini supaya senang kita nak buat. Ataupun murid boleh ingat dia punya gambar ni, kilometer dulu, meter, sentimeter dan juga milimeter. Okey, anak panah yang di atas ni kita darabkan. Darabkan dengan 1000. Kilometer nak tukar ke meter, darab 1000. Meter nak tukar sentimeter, darab 100, dan sentimeter nak tukar kepada milimeter adalah darab 10. Okey, kilometer ni adalah unit yang paling besar lah. Okey, lepas tu diikuti dengan meter, sentimeter dan milimeter. Milimeter ni unit yang paling kecil. Kalau kamu tengok pembaris, kamu akan jumpa unit milimeter dan juga unit sentimeter. Okey, pembaris kamu yang kecil tu. Okey, kalau bahagi 10. Okey, yang bawah ni kita bahagi 10, bahagi 100 dan juga bahagi 1000. Jadi kamu kena ingat. Kalau kamu ingat unit ini, senang kamu nak buat latihan. Okey, cuba kita lihat soalan pertama. Okey, 3 meter nak tukarkan kepada sentimeter. Okey, kita tengok meter. Di sini meter, di sini sentimeter. Okey, jadi kita nak ke sentimeter, kita kena darabkan 100. So, 3 darabkan 100. Okey, sama dengan, kalau kita dapat congak terus, 3 sama dengan 300 kan. Tapi, dalam unit panjang ni, kita gerakkan titik. Okey, kalau darab ni kita akan gerakkan ke kanan. Okey, nampak tak anak panahnya ke kanan. Kita akan gerak titik ke kanan mengikut nilai sifar ada berapa. Okey, yang ni kita akan bergerak ke kiri. Okey, bergerak ke kiri. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, ni kita gerak sebanyak ada berapa sifar? 2. Jadi kita gerakkan titik ke kanan 1, 2. Okey, dalam ni kita letak sifar. Jadilah sama dengan 300 cm. So, kita boleh tulis ni 300 jawapannya. Okey, mudah sangat kan? Okey, kita soalan seterusnya, 360 cm nak tukar kepada meter pula. Okey, terbalik. Tadi nak meter ke sentimeter, sekarang nak sentimeter kepada meter. Sentimeter kepada meter kena bahagi 100. So, 360 bahagikan 100. Okey, bahagi gerak ke kiri sebanyak 2 sebab ada 2 sifar. 1, 2. Mesti ada anak panah, ada titik. Jadi, jawapannya adalah sama dengan 3.6 meter. So, sifar kat belakang ni boleh abaikan sebab dia tiada nilai pun. Okey, so 3.6. Okey, 3.6 meter. Kalau letak sifar pun sama juga jawapannya. Okey. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya kita nak tukarkan daripada kilometer kepada meter. Tengok kilometer kepada meter, darabkan 1000. So, 9.25 darabkan dengan 1000. Tengok ada berapa sifar? 1, 2, 3. Jadi, kamu gerakkan sebanyak 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Okey, di sini kamu boleh letakkan sifar. Jadi, 9,250 meter. Kamu tulis ya, 9,250 meter. Okey, mudah sangat kan? Okey, kita ke soalan seterusnya. Meter nak tukar kepada kilometer. Terbalik saja, meter ke kilometer. Bahagi 1000. 4,025 bahagikan 1000. Gerak titik ke kiri. 1, 2, 3. Okey, tak titik. Okey, jadi sama dengan 4
kilometer. 4, yang belakang ni kita sebut nombor seperti apa yang kita lihat, 0.25 kilometer. Okey, sangat mudah. Baiklah, kita tengok soalan ini pula. Ini melibatkan nombor pecahan. Okey, tapi tak susah pun kalau kamu tahu. Bila melibatkan nombor pecahan, kamu kena ceraikan dahulu 3 meter tambah dengan 1/4 meter. Okey, sama dengan berapa cm tadi kan? Okey, selesaikan. 3 meter nak ke sentimeter. Satu persatu kita selesaikan. Okey, meter nak ke sentimeter darab 100. So 3 darab 100 tadi. Okey, 3 darab 100 tambah 1/4 pun darabkan dengan 100. Okey, sama dengan nanti berapa sentimeter. Yang ni kita dah tahu 300. 3 darab 100. Alihkan titik 1, 2. Gerakkan titik. Okey, yang ni kita boleh mansuhkan. Macam cikgu suruh kamu hafalkan. 4 dengan 100 boleh mansuhkan. Sifir 1 ni 25. Sifir 25. 1 dengan 25. Okey, 1 darab 25 dapatlah 25. Yang ni 300 tadi kan. So 300 meter, sebab kita dah tukar kan. Meter tambahkan dengan 25 meter sama dengan, boleh congak tak? Boleh congak, 325 meter. Okey, senang sangat. Okey, yang di sebelah ini pun samalah macam tadi, tapi ia melibatkan unit kilometer kepada meter. So kita pergi di sini, kilometer kepada meter darab 1000. So 6 kilometer kita ceraikan dahulu tambah 1/5 kilometer sama dengan berapa meter. Kita tak tahu kan. So 6 ni kilometer tadi darab dengan 1000. 6 darab 1000. Okey, tambahkan dengan 1/5 darabkan dengan 1000. Okey, sama dengan berapa meter. Okey, 6 darab 1000 kita gerakkan titik sebanyak 3. 1, 2, 3. Okey, sifar ada 3 sifar. So di sini dapat 6000 meter. Okey, kita selesaikan ini pula. Okey, 5 dengan 10 boleh mansuhkan. Sifir 5. 1, 2. Okey, sifar ni naik atas je. Okey. Okey, jadilah 1 darab 200. 200 meter. Sama dengan congak. Okey, tambah je 6000 tambah 200. Jadilah 6200 meter. Senang sangat. Okey, nampak je macam kita takut kan dengan nombor pecahan. Tapi kalau kamu tahu caranya, sangat senang. Okey. Okey, kita ke soalan seterusnya, melibatkan nombor pecahan dan juga dia bergabung unit metrik kilometer dan juga meter. Nanti kita tengok. Okey, kita selesaikan yang ni dulu macam tadi. Sentimeter nak ke milimeter darabkan dengan 10. So kita darabkan je. Darabkan 10. Okey, sama dengan berapa milimeter. So ni 1, ni 2. 2 darab 2 4. 4 milimeter. Sangat mudah. Okey, yang seterusnya 4 kilometer 60 meter sama dengan berapa meter. Okey, macam tadi kita boleh buat juga. Okey, 4 kilometer ni darabkan dengan 1000. Okey, tambahkan dengan 60 meter. Yang ni tak perlulah sebab dia nak dalam meter. Yang ni dia dah bagi dalam meter. Yang ni tak ada masalah. Yang ada masalahnya 4 kilometer saja yang kita kena selesaikan dahulu. Okey, so gerakkan titik 1, 2, 3. Anak panah jangan lupa. Jadi ada 1, 2, 3 lekuk yang ulat ni. Okey, so jadilah 4000. Okey, 4000. So awak tambahkan dengan 60 meter. Okey, ni jangan lupa unit dia. Okey, sama dengan congak je 4000
tambah dengan 60 meter, jadi 4060 meter. Sangat mudah. Okey, satu cara lagi kamu boleh gunakan Master T. Ni cikgu namakan dia Master T. Kamu tahu kan 1 kilometer bersamaan dengan 1000. Okey, jadi kamu isikan di sebelah sini hanya satu ni rumah sifar 1000. Okey, ini adalah rumah kilometer, ini adalah rumah meter. Okey. Jadi 4 kilometer 60 meter kamu kena isikan. Ni ada 3 tempat, ni ada 1 tempat. Okey, 4 kilometer isikan dalam rumah kilometer 4. Okey, meter 60 dari kanan, okey, sifar dan juga 6. So di sini kamu nak kena letak apa? Okey, jika tiada kamu letakkan sifar. Jadi kamu akan dapat sama juga dengan jawapan yang kita cari tadi. 4060 meter. Okey, mudah sangat. Siapa yang suka cara ni boleh buat Master T. Memang mudah. Okey, di sini adalah titik perpuluhan. Okey, kalau dia minta dalam kilometer, kamu just tambah titik saja. Sini titik. Okey, kalau dia minta dalam kilometer, jadinya sini titik lah. 4.06 kilometer. Okey, kalau dia minta dalam kilometer, kamu tambah titik. Okey, kalau dia minta meter, kamu tak boleh ambil titik itu. Okey, itu saja yang kamu kena ingat. Okey, kita cuba lagi guna Master T. Okey, Master T. Yang ni kita tahu bahawa 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi kamu isikan 1 ni di tempat meter, ni sentimeter. 1 dan juga 2 lagi sifar. Jadi di sini ada 2 tempat lah. Sini ada 1 tempat. Okey, kamu isikan 150. 15 sifar. Tengok dia nak dalam apa? Dia nak dalam meter dan juga sentimeter. So 1 meter 50 sentimeter. 1 meter 50 sentimeter. Dah dapat. Okey, senang sangat guna Master T ni. Okey, cuba yang ni pula. Okey, kita tahu 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, so kita isikan 3 sifar di sini. Ni kilometer, ni juga meter. Okey. Okey, kita tahu ini ada 3 tempat. Kita isikan 7, 6, 8 dan juga sifar. Dia nak dalam kilometer dan meter. Ambil dari rumah kilometer 7 kilometer. Dari rumah meter 680 meter. Okey, yang ni kamu kena ambil sifar yang di belakang ni. Okey, sebab dia ada 3 tempat. Okey, so sifar ini bermakna. Okey, memberi nilai. Jadi 1 kilometer 680 meter. Okey, sangat mudah menggunakan Master T. Macam magic saja. Okey, kamu boleh dapat jawapan. Baiklah, sekarang kita nak mengukur panjang objek. Okey, nyatakan dalam cm panjang pensel A dan pensel B. So pensel A ni kita boleh terus baca dia mengikut senggatan yang terakhir ni. Okey, sebab dia bermula daripada sifar. Dia bermula daripada sifar, dia berhenti di mana kita boleh terus baca. Okey, kat sini tengah-tengah. Okey, 5.1 2 3 4 5. So 5.5 cm. Okey, pensel A sama dengan 5.5 cm. Okey, sekarang kita tengok pensel B. Kita tahu di penghujungnya adalah 8 cm. Senang nak baca, tapi inilah kesilapan yang biasa murid buat. Okey, dia tak lihat. Okey, pensel ini bermula daripada senggatan nilainya berapa. Okey, cuba tengok. Dia bermula daripada ukuran 1 cm.
Jadi tak boleh kita terus baca dia sebagai 8 cm. Jadi kita tengok. Okey, ni dah berakhir 8, ni 1. Okey, jadi kita kena tolak. Okey, untuk dapatkan pensel B. Okey, kita kena tolak ukuran akhir dengan ukuran awal. Okey, 8 cm tolak dengan 1 cm sama dengan 7 cm. Jadi ni baru betul 7 cm. Okey, jangan cuai di sini. Kebiasaannya ini memang soalan yang sangat mudah tetapi berlaku kecuaian. Jadi sayang. Okey, jadi berhati-hati. Okey, sekarang kita nak mengukur jarak dari sempurna ke lahad datu. Dia bagi papan tanda. Okey, biasa kamu lihat kan. Okey, kalau kamu pergi jalan-jalan ada papan tanda. Okey, ni sempurna dan juga lahad datu dekat Sabah. Okey. Okey, tempat-tempat ni merupakan tempat di Sabah. Okey, sempurna 105 km. Okey, dia nak pergi ke lahad datu 148 kilometer. Dia nak tahu jarak. Okey, kalau nak tahu jarak, okey, kamu kena tolaklah dari jarak lahad datu, tolakkan dengan sempurna. Jadi kamu tahu berapa jarak di antara, okey, di antara sempurna dan juga lahad datu. So kita tolak yang mana lagi besar? Okey, lahad datu 148 kilometer tolakkan dengan 105 kilometer. Boleh buat bentuk lazim. Okey. Kilometer guna pembaris Okey, 8 tolak 5 3. Okey, 4. Jadilah ni sifar 43 kilometer. So jawapannya adalah 43 kilometer. Okey, sangat mudah. Okey, mari kita lihat apa itu jisim. Okey, jisim ialah jumlah jirim di dalam sesuatu objek. Okey, contohnya macam berat lah. Okey, sesuatu berat. Okey, dalam unit gram dan juga kilogram. Okey, gram ni unit yang kecil. Okey, kilogram ni unit yang besar. Okey, contohnya unit gram seperti kita nak ukur jisim tepung, gula, okey, dan sebagainya. Kalau kilogram ni kita nak ukur jisim badan manusia seperti awak, cikgu, mak ayah. Okey. Okey, lagi benda-benda yang berat lah, okey, dalam unit kilogram. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, 4,500 gram kita nak tukarkan kepada kilogram. Okey, kamu ada dua cara tadi. Yang pertama menggunakan alih titik. Kamu boleh alih titik. Yang kedua, kamu boleh menggunakan master T. Kalau nak senang, guna je master T. Okey, kalau kamu dah hafal ni 1000 kan, 1 kilogram bersama 1000 gram. Okey, ni kilogram, ni gram. Okey, letak saja 4, 5 sifar. So kamu terus boleh tahu ni ada titik kan. Jadi kamu kena ambil titik lah. Bila dalam kilogram kamu kena ambil titiknya 4,5. Okey, sifar di belakang ni tak memberikan nilai pun. Okey, kalau dia gram, dia memberi nilai. Kamu kena ambil semua. Okey, 4,500. Kalau kamu nak guna titik tu pun boleh. Okey, 4,500 bahagikan 1000. Okey, ni cara kedua pula lah. 1, 2, 3. Okey, 4,5 kg. Okey. Okey, tengok lihat yang satu lagi dalam bentuk pecahan. Kamu kena tukarkan. Okey, kamu kena darabkan dengan 1000. 1/8 darabkan dengan 1000. Kenapa cikgu darabkan dengan 1000? 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okey, 8 dengan 10 boleh mansuhkan. Sifir 2, 4. Sini sifir 2, 5. Okey, so ni boleh mansuhkan naik atas. Okey, jadilah 500. Apa yang kamu perlu kira adalah 500 bagi 4 saja. Kalau kamu tak dapat congak, kamu boleh kira dalam bentuk lazim macam biasa. 1 darab 4, 4. Okey, jadi turunkan sifar ni.
Okey, 10 tiada dalam sifar 4. Okey, 2, 8 tolak 20. Okey, 5. Okey, ada 20. Okey, sifar tolakkan. Okey, jadi 125 gram. Sebab ini dah dalam unit gram tadi. Okey, jadi 125 gram. Okey, senang sahaja. Okay, sekarang kita nak mengukur jisim objek. Kita nak baca ukuran senggatan. Okay, dia kata jisim tepung koko ini ialah 2 kilogram. Sebab dah terang-terang dia dah tunjukkan kepada angka ukuran 2 kg. Jadi teruslah jawapannya adalah 2 kilogram. Tak perlu nak kira dah. Tengok, baca dan tulis. Dapat markah. Okay, sangat senang. Okey, lihat contoh yang kedua pula. Berapakah jisim mangga? Okey, ada buah mangga ditimbang. Okey, kamu lihat tak? Dia tak berada di tepat pada angka 3, 4, 2, 1 ni dia tak tepat. Okey, dia ada senggatan yang kita perlu baca. Mula-mula kita cari perbezaan antara senggatan yang besar ni. Antara ni, antara ini. Okey, 4 dengan 3. Macam mana kita nak cari beza? Kena tolak. 4 tolak 3, 1. So, bezanya 1, 1. Okey, di dalam ni, di dalam 1 kg ni, 1 kg, ada berapa ni senggatan dia? Senggatan yang kecil-kecil pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1 kamu bahagikan dulu dengan 10. Okey, tak ada kan dalam sifar 10 1. Jadi sifarkan dahulu. Tolak 1, turunkan sifar bila dah habis, kamu kena letak titik perpuluhan. Okey, 10. 1 darab 10. 10. So kita dapat dah. Setiap yang senggatan kecil ini adalah nilainya 0.1 kilogram. 0.1. Jadi kita tengok berapa tadi dia bergerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini 6. Jadi 0.6 kat sini. Sebab di 1 kan 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Jadi kamu kena tambahlah 1 kg tadi sebab dia ni 3 kan. 3 tadi 3 kg kena tambahkan dengan 0.6. Okey. 3 kg tambahkan dengan 0.6 kg. So kamu buat dalam bentuk lazim. 3, kalau tak ada sifar kat belakang, kamu boleh tambah aja. Tambahkan dengan 0.6 kg. Okey, kg tambahkan. Okey, kg 6 dan juga 3. Jadi jisim buah mangga ini adalah 3.6 kg. Okey, sama dengan 3.6 kg. So macam itulah, kena ada pengiraan sedikit. Kenal isi padu. Isi padu cecair ialah jumlah ruang yang dipenuhi oleh sesuatu cecair. Contoh cecair seperti apa? Seperti air, seperti minyak. Okey. Dia ukuran dia kita baca dalam liter dan juga mililiter. Liter nak tukar kepada mililiter darab 1000. Mililiter nak tukar kepada liter bahagikan 1000. Dia sama macam gram dengan kilogram tadi. Darab 1000 bagi 1000. Okey, kita lihat di sini. Dia nak dalam liter ni. Okey. Soalan yang sama. Oh, ni 3 aku. Okey, cikgu buat 3. 3500 mililiter. Okey. Okey. Ni kita buat je lah master T. Master T kita dah tahu 1000 tadi kan. Okey, so kita masukkan. Ingat ada titik. Kalau liter dia akan ada titik. So kita akan ambil 2.5 liter. Sifar, kalau kita ambil titik, sifar di belakang ni tak memberi makna. Kalau tak ada titik, sifar ni memberi makna. Kita kena angkut semua. Okey. Jadi 2.5 liter. Okey. Yang ni sama juga macam tadi. Contoh kita nak guna
Okey, kita nak guna cara alihkan titik. So kita kena bahagikan 1000 lah untuk dapatkan dalam liter. 1, 2, 3. So bahagi ke mana tadi gerak? Ke kiri. Mesti gerak ke kiri. Okey, 1, 2, 3. Jadi sama macam tadi, 3.5 liter. Okey, senang sangat. Okey, sekarang kita nak mengukur isi padu objek. Berapakah isi padu air di dalam bika ini? Biasa kalau kamu lihat bika ni dalam subjek sains kan, matematik pun ada juga isi padu objek. Okey, kamu kena lihat singkatannya. Ni senang, kamu boleh baca saja sebab dia dah bagi sampai sini. Okey, 120. So kamu boleh baca terus 120 ml. Okey, unit dia ml, kamu terus boleh baca. Okey, tengok melalui sini. Okey. Okey, jadi kesimpulannya ini merupakan unit-unit yang kamu perlu ingat dan juga hafal. Okey, kalau unit yang melibatkan ukuran panjang, kamu kena pilih yang paling atas ni, kilometer, meter, sentimeter dan juga milimeter. Kamu kena ingatlah. Okey, anak panah di atas ni semua darab. Okey, bawah bahagi. Okey, ini melibatkan ukuran jisim. Okey, apa-apa melibatkan berat, jisim, kamu guna ukuran kilogram dan juga gram. Apa-apa yang melibatkan ukuran isi padu, melibatkan cecair, kamu akan gunakan ukuran liter dan juga mililiter. Okey, jika kamu sudah belajar dan sudah tonton video pembelajaran ini tentang perkaitan antara unit panjang, jisim, isi padu dan juga cara kita nak ukur panjang, jisim dan juga isi padu, kamu boleh tulis nama kamu pada ruangan komen video ini. Kamu boleh like, share dan juga subscribe kepada saudara mara kamu yang sama umur dengan kamu yang nak juga belajar. Kamu boleh share. Okey, kita jumpa di pembelajaran seterusnya di kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.